Mungkin bila cakap dah biasa dah ayah macam tu, tidak. Anak akan membentuk satu persepsi terhadap ayahnya. Betul, dalam Islam itu bila mana seorang ibu, seorang ayah mengajarkan anak itu untuk hormat kepadanya, mengajarkan anak untuk taat dan bakti pada ibu ayah, ya benar, itu adalah ajaran Islam, benar. Tetapi membuatkan anak kita takut kepada kita, membuatkan anak kita segan nak bercakap dengan kita, membuatkan anak kita tidak tahu bagaimana nak bercakap dengan kita sebab kita terlalu garang, sebab kita terlalu bengis, sebab kita selalu mempertahankan pendapat kita tanpa nak mendengar pendapatnya. Sebab kita sentiasa rasa dia bermasalah anak kita tu. Sebab kita sentiasa rasa dia ni memang tak boleh pakailah anak jenis macam ni. Memang tak ada gunalah anak jenis macam ni. Bila mana kita selalu merasakan hal tersebut, bila anak makin remaja, 15, 16, dia memang tak percaya kat kita. Dia akan percaya lebih kepada kawan-kawan. Dia akan mencari kawan-kawan. Dan di situlah rapuhnya jiwa seorang anak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan menghadapi masalah ini, tuan-tuan kena U-turn balik semula. Cari kaedah. Belajar ilmu yang betul. Cari balik kaedah. Bagaimana untuk rapat semula dengan anak. Sebab Nabi SAW sebut kita sebagai mak ayah lah yang mencorakkan anak kita. Anak lahir, Allah beri kepada kita tidak ada sebarang pakaian. Kita yang memakaikan dia. Kita yang menyantuni dia. Bagaimana kita santuni, apa bahasa kita gunakan, apa ajaran kita beri kepada dia, apa agama kita pakaikan kepadanya, apa nama kita beri kepadanya, apa ilmu kita beri kepadanya. Kita dulu tuan-tuan. Sebab tu saya selalu sebut para ayah-ayah di luar sana. Ya, kalau kita sehebat mana pun jawatan kita di luar, sehebat mana pun tuan-tuan, ataupun apatah lagi biasa-biasa sahaja, siapa pun kita perlu menjadi ayah yang hebat di mata anak kita. Kita perlu menjadi ikon di mata anak kita supaya dia tidak lari jauh daripada kita, supaya dia tidak menempatkan cinta lelaki atau wanita lain dalam hatinya, sehingga kan cinta kita itu tidak ada dalam dirinya. Cinta kita itu ada sikit je. Sehingga kan dia nak buat jahat, tak apa, tak ada masalah. Sehingga kan dia nak terbabas, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Subhanallah. Dan ini perlu diambil perhatian. Bila satu orang ibu mendidik anak, satu orang ayah campur tangan mendidik anak, anak itu jadi luar biasa hebat dunia dan akhirat, tuan-tuan. Dan pendidikan ini perlu berterusan. Perlu ayah sentiasa tanya kabar. Tanya kabar anak ini sunnah. Bangun pagi, anak tiba-tiba bangun, turun daripada tangga, kita tengok muka anak, kita dah makan belum? Puan asyik bangun lambat je, subhanallah. Kadang-kadang begitu bahasa kita kan. Tapi ucapan pertama Nabi ajar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak ayah, panggilan Nabi ajar yang kedua, panggilan lembut. Anak ayah. Anak ayah. Subhanallah. Sebutlah bahasa-bahasa yang tuan-tuan biasa panggilan seorang ayah kan. Assalamualaikum anak ayah. Dia tak bagi salam lagi, kita bagi salam dulu. Ajar adab kepadanya supaya nanti dia bagi salam kepada kita. Berlumba-lumba nak bagi salam. Ucapan kalimat selamat yang utama. Sama macam kalau kita ada baby kita tidur, bila dia terjaga nak menyusu, ucapan pertama kita nak angkat dia adalah Assalamualaikum anak ibu. Itu ucapan pertama kita, ucapan selamat kepada dia. Subhanallah. Puji Allah. Masya Allah comelnya. Kemudian beri susu. Dan beri susu yang terbaiknya dalam keadaan kita berwuduk. Sebab tu Nabi menyuruh kita untuk sentiasa dalam keadaan wuduk. Ini nak sebut tentang cinta ni, cinta. Batal wuduk, sekejap lagi masuk bilik air, nak buang air ke apa, ambil lagi wuduk. Batal wuduk, cuba lagi ambil wuduk. Cuba lagi. Sebanyak-banyak yang boleh. Ya, semampu yang boleh, subhanallah. Dan bila menyusu tu dalam keadaan berwuduk. Tadi kita dah ucap selamat pada anak, kemudian dalam keadaan berwuduk. Dan sambil kita menyusu itu, cinta kita waktu menyusu itu adalah benar-benar fokus pada anak itu dalam keadaan sama kita nak terlelap ke apa, tapi dalam keadaan kita sempat doakan, ya Allah, mudah-mudahan anak ini anak yang berkat, anak ini jadi penyejuk hati, anak ini Allah kurniakan kebijaksanaan, ya Allah, tuntunlah lidah anak ini untuk sentiasa fasih membaca Al-Quran seperti mana yang Engkau turunkan, ya Allah. Itu antara doa-doa kita. Ya Allah, kurniakanlah anak ini kebijaksanaan, ya Allah, yang beri manfaat pada dirinya dan kami semua dan seluruh umat, ya Allah, yang bawa kepada ketaatan, ya Allah, yang menjadi jalan-jalan kami ke syurga. Itu antara doa-doanya.
doa-doa yang kita boleh ucapkan kepada anak-anak kita, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ucapan ayah ini walaupun anak umur berapa pun, Assalamualaikum anak ayah, kemudian tanya kabar, kemudian ajak makan sama, itu semua sunnah. Dan tuan-tuan puan-puan, beruntung bila kita dapat tanda, ada 3 tanda yang kita dapat dalam hati kita ini. Yang pertama, ketika mana Allah bagi kita mudah untuk buat benda baik. Macam Ustazah ajar tadi, benda yang baik Allah bagi mudah untuk kita laksanakan benda ni. Satu amalan tak pernah buat selama ni, ayah-ayah buat, ibu-ibu buat. Senyum lepas tu pada anak-anak kita. Kadang-kadang tengok anak kita dengan muka masam. Dan kadang-kadang kita tengok anak kita dengan keadaan rasa nak marah dalam hati kita. Ada je yang tak kena, ada je yang geram. Tuan-tuan, subhanallah, Allahu Akbar, perempuan, kena hati-hati dengan perasaan ini. Kena hati-hati dengan perasaan ini. Kita kena menguasai perasaan ini sehingga kan bila kita pandang pada wajah anak itu, pandang dengan rasa belas, pandang dengan rasa penuh kasih sayang. Saya bagi satu contoh yang paling mudah, contoh kecil je pun. Kalau anak kita umur kecil, anak kita umur 6 tahun ataupun 7 tahun, kita susun buku dia dalam rak buku, kita tolong susun dalam almari buku, dalam rak buku. Kemudian kita duduk di meja makan, misal kata tiba-tiba kita alihkan pandangan tengok rak buku tu bersepah. Dia sepahkan rak buku, umur 6 tahun, tapi sepahkan rak buku tu. Habis buku bertaburan di lantai. Kita sebagai mak, ibu, mesti kita marah. Kita sambil minum air, kita kata, kenapa sepahkan? Kenapa sepahkan? Mama dah kemas tadi dah. Mama dah susun dah. Kenapa sepahkan? Kita kadang-kadang marah sangat-sangat. Kita geram, kita penat. Ada anak lain yang kita nak uruskan. Tapi tuan-tuan perempuan, bila kita menyantuni dengan cinta, sebab tu kena ada skill ataupun kemahiran ibu bapa. Bukan sekadar nasihat-nasihat agama. Skill dan kemahiran ini perlu dipelajari. Bila kita menyantuni dengan cinta, kaedah hanya Ustazah bagi tips yang paling mudah, yang biasa Ustazah buat dalam training Ustazah. Tips yang paling mudah adalah sebelum nak marah, bila kita tahu kita nak sampai nak marah tu, tarik nafas, tahan 3 saat, sekejap aja 3 saat tu, lepas. Berarti kita ambil satu fasa yang baru. Tadi fasa nafas kita tu, nafas nak marah, nafas tergesa-gesa, nafas geram. Dan nafas inilah yang selalunya kita akan terkeluar kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak. Nafas inilah yang selalunya kita akan marah sesuka hati. Ataupun angkat tangan pukul cepat sangat-sangat. Kita mengajar dengan pukul, cubit. Subhanallah. Kita doktrinkan anak kita dengan anak yang bermasalah. Kenapa lambat sangat? Kenapa lambat pick up? Dah ajar banyak kali tak faham juga. Kenapa malas sangat? Kenapa suka bergaduh? Saya jumpa je bergaduh. Subhanallah. Sedangkan kita nak hasilnya berbeza, tuan-tuan. Kita nak hasilnya anak kita baik antara satu sama lain. Boleh makan sama-sama, boleh bersuap, boleh bergurau senja sama-sama sampailah mereka tua. Tapi kita doktrinkan, kenapa asal jumpa je bergaduh? Tak pernah nak berbaik. Itu bahasa-bahasa kita. Sebab kita tidak menyantuni dengan cinta. Jadi perkara pertama adalah tarik nafas, tahan 3 saat, lepaskan. So kita pergi pada fasa yang kedua dah. Nafas dalam keadaan rasional, bukan nafas dalam keadaan marah. Sama juga bila kita nak solat, tuan-tuan. Bila kita mula sebelum nak Allahu Akbar, berdiri di atas jadah dalam keadaan kita istighfar, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, kurniakanlah aku khusyuk. Ya Allah, kurniakanlah aku ikhlas dalam ibadah. Ya Allah, terima amal ibadah ini. Tarik nafas. Itu kaedahnya. Bukan tergesa-gesa. Nabi tak bagi pergi solat dalam keadaan tergesa-gesa. Terus solat. Nabi tak bagi. Subhanallah. Dan sikit lagi hati ya. Silakan Ustazah sikit lagi. Ya. Dan lepas kita dah tarik nafas lepas tu, kalau anak yang tadi umur 6 tahun, 7 tahun tadi, kita turun. Daripada kita minum air dekat meja makan, turun duduk sama level. Dekat bawah, mata sama dengan dia. Tu cara dia. Duduk level sama dengan dia. Tidak merendahkan diri kita pun, bahkan memuliakan diri kita sebenarnya. Nabi waktu nak menyantuni cucu Nabi SAW, dan Nabi ketika Nabi nak dengan anak-anak dan sebagainya, Nabi menundukkan diri Nabi. Nabi sentiasa begitu. Nabi nak menyantuni isteri, Nabi menundukkan diri Nabi. Subhanallah. Bukan tunduk yang macam kita nak lalu dekat suami ke apa, tidak. Maksud saya contoh macam isteri Nabi nak naik kenderaan, Nabi tundukkan diri Nabi. Itu tidak menjatuhkan kemuliaan. Ya, maka kita duduk rata sama paras mata dengan anak, dan pada ketika tu kita tanya, kenapa sepahkan buku ni? Tanya, kenapa sepahkan buku ni? Maka anak, kalau kita betul-betul fokus pada dia, kita akan dapat jawapan yang sangat istimewa, sangat comel daripada anak ni. Sebenarnya adik nak ambil buku
buku warna biru tu, adik nak ambil buku kartun adik nak lukis. Tapi bila adik tarik buku tu, semua buku jatuh. Dia sebenarnya bukan nak sepahkan. Anak kita tak jahat. Anak kita tak nakal sebenarnya. Anak kita tak buat benda-benda menyakitkan hati kita. Tidak. Anak kita sangat baik. Dia tertumpahkan air sebab tangannya kecil. Nak pegang tu tak kuat. Pegang tumpah. Dia nak bubuh air. Kadang-kadang dia tak tahu nak bubuh air tu sampai banyak mana. Dia nak bubuh sikit tapi terbubuh banyak. Sebab tangan dia kekuatan tak sama dengan kita. Tapi kita menghukumnya seolah-olah tangannya tu sama kuat dengan kita, tuan-tuan perempuan. Kita menghukumnya dengan hukuman orang dewasa. Sedangkan kita ni umur 40, 50, 60, 70, 80 tahun pun Allah belum hukum kita kalau kita tinggal solat. Belum lagi. Belum lagi tiba-tiba hilang tangan sebab tak solat ke. Tidak. Subhanallah. Maha baiknya Allah. Dan sikit lagi hati. Ya. Dan bila mana kita tanya tadi, kita akan dapat jawapan yang sangat baik, sangat comel daripada anak. Maka kita faham rupa-rupanya cara kita susun itu yang tak betul. Kita susun rapat-rapat buku tu dalam almari. Sebab dia umur 6 tahun, 7 tahun, dia tak reti nak ambil macam tu. Maka kita susun dengan cara kaedah lain. Mungkin tunjukkan susun muka ke depan. Jadi senang dia nak pilih buku yang dia nak. Dan seterusnya, kita, apa saja yang kita buat sebelum kita nak cakap, tuan-tuan perempuan, zik mulut dulu. Zik mulut dulu. Sebab kadang contoh air bersepah. Ambil kain, lap. Anak tengok dia akan tiru. Tapi kadang-kadang kita ambil kain lap sambil meremehkan dia, tuan-tuan perempuan. Sambil kata, teruknya kenapa bagi tumpah? Penatlah mama tak sukalah macam ni. Maka dia merasakan bahawa mamanya tak sukanya. Dia suka buat hal. Dia membesar dengan doktrin tu. Dia suka buat hal. Dia suka menyakitkan hati mamanya. Dia suka menyusahkan mamanya. Tuan-tuan perempuan, bila kita nak mendapat anak yang soleh-solehah, kalau kita tidak ada ilmu ini, maka kita akan terbabat. Kita akan salah dalam didikan tersebut. Sebab tu mencintai dari hati ini perlukan kesabaran. Sama juga kalau kita seorang ibu, seorang ayah, seorang suami pada seorang isteri, kena cek balik apa yang kita santuni dalam keluarga kita. Berapa kali kita tanya khabar isteri? Sebab dia depan mata saya, apa nak tanya khabar? Itu sunnah, tanya khabar. Bagi salam pada isteri, sunnah. Senyum pada isteri, sunnah. Dan satu lagi, panggilan suami kepada isteri ataupun isteri pada suami kena ada mat. Kena ada mat ni maksudnya kena panjang. Bang. Dia kena gitu. Kena, bang, makan bang. Kadang-kadang kita tak sebut nama pun hati kan. Bang makan. Minum. Dah. Kita begitu pendek-pendek je. Tapi sebenarnya dengan panggilan yang ada mat ni, ada harakat ni, bang, ataupun yang apa saja panggilan, walaupun dalam usia berapa pun, dia akan mengukuhkan balik cinta kita antara suami dan isteri. Dan akhir kalam, Ustazah tak banyak masa, tapi Ustazah nak buat kesimpulan. Mencintai dari hati ini perlu betul-betul belajar kaedah dari sudut agama dan dari sudut ilmu di dunia ini, kemahiran, supaya kita sentiasa membajai cinta ini dengan pandangan mata yang Allah beri kepada kita. Pandangan mata hati yang benar. Nak sama-sama senang dunia, senang akhirat. Tak nak rasa seorang pun susah. Nak rasa senang dunia, senang akhirat. Nak bantu setiap orang dekat dengan Allah. Jaga salat, jaga aurat, jaga lidah, luruskan lidah kita, luruskan hati kita. Dan selalu doa, tuan-tuan perempuan. Doa untuk pasangan kita, doa untuk diri kita, doa untuk anak-anak, doa untuk semua. Selalu doa, Ya Allah, luruskanlah lidahku, Ya Allah. Ya Allah, luruskanlah hatiku, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hatiku seperti mana hati Nabi SAW. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang mulia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat hati dan sidang pendengar. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu sebagai penutup jugalah perkongsian Ustazah untuk rancangan tarbiyah untuk tahun 2021. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Banyak sangat menyentuh hati kami, mentarbiyah diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan moga-moga kita tidak meninggalkan keluarga kita. Kita nak masuk syurga, satu keluarga kita masuk syurga. Walaupun kita dalam bilangan yang sedikit itu, tapi kita yang Allah pilih, insya-Allah. Apa pun, jom kita sama-sama betulkan tajwid dalam rumah tangga kita. Kena ada mat tu, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Bertemu lagi lain ke lapangan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
hati. Mekar menghiasi taman kasih kita, dan diiringi haruman firdausi. Dikaulah permaisuri di hati suami, penyejuk mata, penenang di hati. Tapi angin yang mendatang bagaikan badai yang melanda. Kau pergi dulu tanpa menungguku, kerana takdirku relakan jua. Kekasih, akan kupahatkan doaku di dalam lina dan jua jagaku. Kekasih, akan kusirami pusaramu dengan cinta sejati. Oh, andai kata kita bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Kekasih, akan kupahatkan doaku di dalam lena dan jua jagaku. Kekasih, akan kusirami pusaramu dengan cinta sejati. Oh, andai takdir kita bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Kasih telah terbina sebuah mahligai, menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah kubinakan sebuah istana sebagai bukti cinta sejati, menjadi tanda cinta sejati. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berhasad dengki, janganlah kamu menambah harga barang jualan untuk memperdaya orang lain, janganlah kamu saling memarahi, janganlah kamu saling berpaling daripada saudara kamu untuk memutuskan talian persahabatan, dan janganlah sebahagian daripada kamu memutuskan pembelian sebahagian yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim.
elak wabak penyakit oleh Kapten Ustaz Muhammad Naim Haji Ahmad Al-Hafiz, Kor Agama Angkatan Tentera. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافئ نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا الله sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami nescaya kami tergolong dalam kalangan orang yang rugi ya Allah sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami maka ampunilah perbuatan zalim kami dan rahmatilah kami sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha mengasihani ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta dosa sekalian orang yang beriman ya Allah sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada wabak COVID-19 segala penyakit keburukan tingkah laku dan malapetaka ya Allah kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimahmu yang sempurna ya Allah, hilangkanlah segala kesengsaraan kami, sembuhkanlah segala penyakit yang menimpa kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu. Hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19, kesulitannya, kejahatannya, serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi khususnya di negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dan di negara umat Islam amnya. Tuhan yang maha berlemah lembut, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, mantapkanlah pegangan kami terhadap agama yang menjadi benteng pelindung urusan kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini sebagai peluang untuk kami melakukan kebaikan dan jadikanlah kematian kami nanti sebagai kerehatan kami daripada segala punca kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, inspirasi inforia Islami. Bismillah. Sadaqallahul Azim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia kerana terus bersama kami di Radio IKIM untuk rancangan tadabbur. Dan waktu ini bersama kita menerusi rancangan tadabbur tak lain tak bukan tetamu tetap kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sudi bersama sekali lagi sahabat Sama-sama. pendengar Radio IKIM, sebab kami setiap minggu ni menanti-nanti kehadiran tadabbur bersama Ustaz Syahri untuk kita sama-sama Alhamdulillah. belajar sesuatu daripada Al-Quran, supaya kita bila baca surah tersebut, tak kiralah secara baca dengan mushaf ataupun secara dalam solat kita lebih faham dan lebih dapat rasa khusyuk tu tersebut, insya-Allah. Ustaz, hari ni Ustaz akan bawakan untuk surah Al-Bayyinah. InsyaAllah Ustaz akan ringkaskan dalam bentuk akronim seperti biasa. Tapi awalan ini kita berikan terlebih dahulu Ustaz sedikit mukadimah untuk surah Al-Bayyinah ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur, seluruh para penonton, para pendengar setia ya dengan segmen Tadabbur setiap hari Jumaat. Alhamdulillah. Surah Al-Bayyinah ya merupakan surah yang ke-98 di dalam Al-Quran kita. Ia mengandungi 8 ayat sahaja ya, tetapi kelihatannya agak panjang sedikitlah ya. Insya-Allah mudah-mudahan semua diberikan kemudahan untuk hafal surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini ya, Al-Bayyinah ini bermaksud bukti yang jelas dan nyata. Maknanya surah ini nak beritahu Al-Quran di dalamnya ada bukti-bukti yang terang, jelas, tiada kesamaran bahawasanya ia daripada Tuhan. Ia menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada sebarang keraguan kepada sesiapa yang benar-benar membaca Al-Quran dalam erti kata yang sebenar. Jadi ini makna lebih kurang ya kepada makna Al-Bayyinah. Baiklah, kita cuba cari beberapa faedah atau ibarah daripada surah ini. Barangkali semua boleh catat lebih kuranglah ya 8 faedah. Sebenarnya banyak faedah ya, tetapi sekurang-kurangnya ada 8. Yang pertama sekali kalau kita lihat ayat 1 ya, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat ini menceritakan tentang Al-Bayyinah bila datang seharusnya tidak berlaku sebarang keraguan. Namun duka citanya ada manusia walaupun Al-Bayyinah telah berlaku, dia tetap mencari alasan untuk tidak beriman. Sedangkan ya Al-Bayyinah ini bila berlaku, ia membuka mata hati setiap manusia. Buka mata hati setiap manusia. Sebab Al-Bayyinah ini adalah perkataan Al-Quran gunakan kepada mu'jizat, Puan Yati. Mu'jizat. Contoh adalah kita nampak tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular. Itu namanya Bayyinah. Ataupun unta Nabi Saleh keluar daripada gunung batu. Itu adalah Bayyinah. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Itu adalah Bayyinah. Bulan terbelah pada zaman Nabi SAW. Itu Bayyinah. Dan Rasulullah SAW sendiri disebut dalam kitab Taurat. Jadi orang Yahudi dekat Yathrib dan kemudiannya Madinah, mereka telah melihat cerita Nabi terakhir ni dalam kitab mereka. Dan tiba-tiba Nabi tu muncul depan mereka hijrah, dan memang 100% dia punya profil dengan apa dalam kitab Taurat. Jadi itu pun Bayyinah. Apa yang dibaca tiba-tiba nampak depan mata. Memang betul-betul menjadi real. Itu Bayyinah. Tetapi ahlul kitab sama macam al-musyrikin munfakkin. Mereka tidak mahu memakai agama dalam pemakaian yang betul. Kerana mereka meninggalkan ya Al-Bayyinah. Jadi ini pengajaran yang pertama. Tidak semestinya orang yang memahami agama seperti ahlul kitab mereka mempunyai keimanan yang sepatutnya. Ahlul kitab sangat banyak ilmu tentang kitab Taurat, tetapi Allah Ta'ala nak ajar
tidak semestinya kamu faham agama dengan mendalam, hati kamu ada keyakinan kepada keesaan Allah. Ini soal hati. Ini bukan sekadar soal ilmu. Ilmu banyak. Zaman sekarang, zaman Google, seseorang ia boleh cepat belajar, termasuk agama dengan Google, macam-macam cara boleh, tetapi ia belum tentu boleh sampai ke dalam hati. Kan? Belum tentu banyak dengar, banyak tengok, ya, lecture contohnya, tetapi hati akan terkesan belum tentu. Jadi ini penyakit sebenarnya. Penyakit orang-orang Yahudi, sehingga Allah menyebut mereka dahulu Ahlul Kitab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak belajar dari surah ini adalah ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Rasulullah SAW menyebarkan, mengajar ayat-ayat daripada lembaran-lembaran yang suci dan bersih. Saya sebut tadi, ilmu banyak belum tentu menyebabkan hati bersih. Berapa ramai yang ilmu banyak tapi hatinya keras dan dia sombong. Lalu tiba-tiba ayat 2 cerita pasal tokoh manusia yang hatinya bersih walaupun ilmu wahyu sangat banyak. Rasulullah SAW mengajar wahyu suhufan mutahharah, di mana lembaran-lembaran ini suci, tiada campur tangan makhluk, dan menyucikan hati-hati manusia yang membacanya dan melakukan tadabbur. Penyakit hati ni akan keluar satu-satu, ya. Kalau hari ni orang biasa dengan stages kan, stage 4, stage 3, stage 2, alhamdulillah lah. Macam tu juga penyakit hati ni. Kalau kita makin banyak baca suhufan mutahharah, dia patut makin buang, makin baik prestasi hati kita. Jadi pengajaran yang kedua adalah ya, ayat-ayat suci mesti disebarkan supaya lebih ramai orang selamat pada penyakit hati. Sebagaimana Nabi SAW menyebarkannya. Untuk makluman puan yatim dan seluruh para penonton, ketika surah ini turunkan, ya, dunia berada dalam kegelapan. Kalau saya boleh bacakan apa yang disebut oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi, beliau menyifatkan dunia pada waktu ini, ya, pertama sekali, ya, tokoh-tokoh agama Kristian, mereka tidak bersama masyarakat, bantu masyarakat. Mereka duduk bersembunyi, beruzlah dalam gereja. Kemudian dari satu pihak lain pula, yang gila kuasa, yang mahu menakluk negara-negara, mereka guna agama juga untuk menumpahkan darah. Orang panggil holy war. Di sana sini. Kemudian, ya, Romawi pula tengah sibuk menakluk, Greek pula duk sibuk berdebat. Semuanya atas nama agama belaka. India pula, ini disebut oleh beliau, sedang membawa kepada hancurnya sistem sosial. Lihat saja wanita-wanita mereka bagaimana dizalimi, semuanya menggunakan nama agama. Pendek kata, semua orang boleh claim ini agama. Tetapi sebenarnya ia bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia direka-reka oleh makhluk. Tidak mutahharah. Tidak benar-benar suci daripada Al-Quddus, daripada Allah Ta'ala. Manusia campur aduk. And then claim ini agama. Jadi, yang kedua, itulah ayat-ayat Allah yang tiada campur tangan makhluk, tak ada akal makhluk dalam syariat dalam Al-Quran ini, maka sebarkan. Ia akan memberikan kebahagiaan. Jadilah orang kata apa hari ini, kluster, ya, kluster kebaikan. Amin. Menyebarkan kebaikan, ya, kepada orang lain, dan bukan menyebarkan penyakit kepada orang lain. Okey, yang ketiga, why? Dalam ayat yang ketiga, ya, kita dapat lihat Allah Ta'ala menyebut dalam 3 kalimah sifat kepada Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Dalam Al-Quran ini ada kutubun. Ada peraturan-peraturan yang bertulis, maksudnya tidak mengalami perubahan. Dahulu orang sebut kutubun ataupun orang sebut kitab apabila peraturan itu dipahat pada kayu atau pada batu. Macam batu turat, kan? Jadi bila dipahat, syariat itu tak akan boleh berubah. Ya, tidak boleh mengalami perubahan sampai bila-bila. Sebab tu dia dipahat. Jadi menariknya Allah Ta'ala menggambarkan
Al-Quran di dalamnya ada peraturan perundangan yang kutubun, yang mesti dikekalkan, relevan sampai bila-bila. Qayyimah pula bermaksud sistematik, ada hikmah, dan ia saling berkait antara satu sama lain. Jadi apa yang kita belajar, ya, kita kena yakin. Why? Kita kena yakin kalau umat Islam sampai bila-bila, sampai bila-bila benar-benar merujuk hukum hakam daripada Al-Quran dan huraian Al-Quran namanya Al-Sunnah, maka mereka akan menemui bahagia. Sebab nak selesaikan kekeliruan tentang Tuhan, sifat ketuhanan, nak selesaikan konflik sesama manusia, semuanya mesti berpandukan apa Tuhan kata tentang dirinya dan apa Tuhan kata tentang kamu dan hamba-hambaku yang lain. Tanpa panduan ini, kita akan reka agama. Bila manusia reka agama, mereka akan mula rasa tidak bahagia. Sama sekali, jiwa tak tenang. Jiwa ada penyakit. Hati ada penyakit yang kita sebutkan tadi. Jadi fiha kutubun qayyimah mengajar kita kalau manusia berpegang teguh kepada kutubun yang Allah kekalkan sampai hari kiamat. Kenapa Allah kekalkan? Ini soalan. Kenapa Allah kekalkan Al-Quran? Sebab masalah manusia ni sampai hari kiamat pun sama je sebenarnya. Complicated macam mana sekali. Ya, betul Puan Yati. Complicated macam mana pun, bahasa baru, wajah mungkin bertukar, warna, lidah mungkin dah pelbagai bahasa, teknologi makin maju. Itu hanya external change. Tetapi dalaman hati manusia tetap sama. Maka kalau nak bahagia, dia bukan soal maju setara mana. Dia bukan soal harta banyak mana. Dia bukan soal berapa tingkat rumahnya. Dia bukan soal anak berapa ramai. Dia soal hatimu jumpa Tuhan ke tidak. Daripada sumber yang sepatutnya. Itu yang ketiga, ya. Mudah-mudahan dapat difahami ya oleh semua. Yang keempat masih lagi why. Bagi saya mendapati surah ini pada ayat 4. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Allah menceritakan tentang perpecahan. Yakini perpecahan bukan daripada ajaran Islam. Walaupun ia mungkin keluar daripada mulut ataupun lidah orang yang kelihatan mengajar agama. Sebab ahlul kitab, para pendeta, kita ambil contoh Bani Israel. Bila Maryam alaihassalam memerlukan penjaga, ya, wakaffalaha, memerlukan orang yang jaga sebab ayah dah meninggal dunia, Imran. Sedangkan beliau nak diberikan tugas-tugas untuk memakmurkan Masjid Al-Aqsa. Jadi Nabi Zakaria, Nabi, Rasul, nak jaga Maryam. Tetapi ahlul kitab tafarruq, mereka menyanggahi Nabi Zakaria. Mereka berkata, kenapa engkau? Kenapa tidak kami? Engkau dengan kami tak ada beza pun. Tengok tu. Para pendeta kata, engkau dengan kami tak ada beza. Kalau siapa nak jaga Maryam, kita buat undian. Siapa baling kalam, baling pen, yang kolamnya terapung, kekal di atas sungai, dia jaga. Dan siapa yang kalamnya akan tenggelam, memang pen, bila kita baling dalam sungai, bila pen tu berat, memang akan tenggelam. Maknanya orang ada karamah, dia akan terapung. Sampai buat pertandingan. Dan memang Allah tunjuk bayinah. Pen Nabi Zakaria tu terapung. Nak katanya hati-hati pendeta ni memang bermasalah. Tetapi klaim mereka nak jaga Maryam. Kenapa nak jaga Maryam? Sebab ayah dia Tok Guru, Imran. Ayahnya ulama besar, imam. Jadi nak jaga Maryam bukan sebab nak tarbiyah dia. Sebab nak title. Anak Tok Guru ni saya jaga. Sampai tahap begitu. Jadi bila berlaku macam tu, anda telah bercanggah dengan Rasul. Dan anda mula buat kumpulan anda. Ini dia panggil firqah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Maka kumpulan anda adalah kumpulan yang ta'asub, yang sombong. Kerana tidak mahu setia kepada kebenaran. Tidak mahu setia kepada Rasul yang telah diutuskan. Semoga Allah lindungi kita daripada apa yang hamba Allah gambarkan.
bertelaganya agamawan umat Islam dalam perkara-perkara remeh-temeh. Penyakit daripada Yahudi telah berpindah kepada kita. Ya, benar kata-kata Hamka, ya. Baik. Yang kelima, ada lagi ke masuk Peti? Ada. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, sikit lagi, Dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ya, saya sangat suka ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini. Ayat yang ke-5, maafkan saya. Di mana di situ diterangkan tentang wama umiru illa liya'budullah. Konsep ibadah. Ibadah dalam Islam sangat luas konsepnya. Ia bukan sekadar solat Jumaat sebentar lagi kepada yang mampu melakukanlah di masjid. Ia bukan sekadar menunaikan zakat, syiar itu, ataupun berzikir. Allah Ta'ala sebut pada ayat 5 ini, ya, yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Dan Allah Ta'ala kata itulah kesempurnaan Islam sebagai al-qayyimah, jalan yang lurus. Maksud kata para ulama, ya, yuqimus salah, menegakkan hubungan vertikal, hubungan dengan Allah. Jadi dia tak boleh reka-reka cara berhubung dengan Allah sebagaimana Nasrani telah lakukan. Nasrani melakukan banyak perkara-perkara sesat. Ad-dallin. Itu hubungan dengan Allah. Islam jaga benda ni. Jangan memandai-mandai reka cara beribadah kepada Allah. Pada masa yang sama, Islam juga mengatur cara berhubung dengan manusia. Wa yu'tuz zakah. Bila kita bagi zakat, itu melahirkan sifat peri kemanusiaan. Jadi macam mana nak jadi manusia? Juga tak boleh reka-reka. Dan Yahudi sangat expert dalam hal merosakkan hubungan manusia. Jadi cantik. Hubungan dengan Allah yang merosakkannya Nasrani, hubungan dengan manusia yang merosakkannya Yahudi. Islam betulkan balik kedua-duanya. Allahu Akbar. Ini cantik surah ini. Ya. Kemudian yang ke-6, ya, hari ini orang namakan norma baharu, kerana mengambil kira kita tidak lagi dapat, ya, berpeluk, ya, berkucup, ya, wajah ibu bapa kita, ya, tak dapat nak peluk cinta sayang, ya, ataupun bersalaman dengan kawan-kawan. Ini kita telah menjadikan dia norma baharu. Tetapi ingat, norma baharu bagaimana sekalipun tetap ada norma Islam. Ada nilai dalam Islam. Saya namakan norma hidup manusia yang sebenar, huruf N, ya, norma hidup. Sebab kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala menamakan dua kumpulan manusia di atas muka bumi. Satu kumpulan yang mengikut norma ataupun dasar-dasar daripada wahyu. Satu lagi manusia yang mengeluarkan diri mereka daripada cara hidup yang diseru oleh wahyu. Satu pihak namanya syarrul bariyah, satu pihak namanya khairul bariyah. Menarik, ya? Al-bariyah ini berasal daripada perkataan al-bar. Al-bar lawan kepada al-bar, al-bahar. Al-bahar, al-bar bumi, al-bahar laut. Maka al-bariyah penduduk makhluk di atas bumi. Jadi kalau seseorang tu berpandukan suhufan mutahharah, berpandukan kepada wahyu, maka semua penduduk bumi akan berada dalam aman. Tak bergaduh, tak berperang. Semua penduduk bumi, kalau mereka berpandukan wahyu, mereka, ya, memang kita ada halangan untuk bertemu. Tetapi norma baharu, kita tetap boleh guna teknologi untuk berkasih sayang dengan ahli keluarga kita. Kita tak boleh jadikan alasan tak bertemu, tak berziarah sebagai putusnya silaturahim antara kita. Ya, lebih kita risau bila kita memutuskan silaturahim kerana dah lama tak bertemu ni, maka ikut suka sahaja nak hentam sesiapa, nak aibkan sesiapa. Na'udzubillah. Jadi biarlah norma kita, walaupun norma baharu, tetapi norma kita adalah norma orang-orang khairul bariyah. Orang-orang yang hidupnya nak beribadah pada Allah ke, nak jalin hubungan dengan manusia adalah berlandaskan wahyu. Dan bukan sebaliknya syarrul bariyah. Mereka lebih teruk daripada binatang kerana hidupnya hanya untuk makan, minum, tidur, dan tidak ada sebarang sensitivity, tak ada sifat manusia walaupun mereka bergelar manusia. Yang ketujuh, tuan sekalian, kita berada ayat terakhir, ya, mudah-mudahan, ya, Allah menceritakan tentang sifat khairul bari.
Kenapa Allah ceritakan tentang khairul bariyah? Siapa khairul bariyah? Model manusia khairul bariyah ni siapa? Ya, yang ketujuh ni Al-Quran menceritakan tentang role model. Iaitulah ayat terakhir surah Al-Bayyinah. Kalau anda tengok permulaan surah ini, dia punya starting surah ni cerita pasal model manusia rosak. Ahlul kitab. Dah tahu benda tu betul, still cari alasan untuk tak percaya dan kemudian perangai sangat korup, sangat rosak. Lepas tu nak ke mana sebenarnya? Itu model manusia rosak. Itu starting surah ni. Dia punya ending surah ni sangat cantik. Allah paparkan role model manusia, iaitulah para sahabat. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Yang mana Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha nak bertemu dengan Allah. Cinta nak bertemu dengan Allah. Jadi Al-Quran bukan teori. Al-Quran bukan bicara kosong. Quran memang terbukti. Nama pun Bayyinah, bukti. Kalau kau tak percaya Islam melahirkan manusia hebat, buktinya kau tengok para sahabat. Kau tengok para sahabat, generasi salafus salih. Bagaimana mereka benar-benar menjadi manusia dalam erti kata yang sebenar. Ia bukan sekadar Romawi tunduk, Parsi tunduk dalam tempoh 25 tahun, tetapi dasar keadilan yang ditawarkan kepada dunia waktu tu. Dunia tercengang dengan kerajaan Islam Madinah. Kecil sahaja kuasanya. Tetapi apa yang berlaku di dalam kerajaan tersebut, umpama orang pergi ke syurga. Sangat baik ya cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi. Akhir sekalian yang poin ini. Dzalika liman khashiya rabbah. Ciri para sahabat dan mudah-mudahan jadi ciri kita adalah ciri yang percaya pada hari akhirat. Dan menarik kita telah bincang minggu lepas surah pasal hari akhirat. Surah apa? Surah Az-Zalzalah yang menyambut surah Al-Bayyinah. Maknanya apa? Apabila semua orang percaya pada hari pembalasan, setiap perbuatan saya akan dibalas, dia akan jadi baik. Kalau dia percaya pada hari pembalasan. Tetapi Yahudi yang menjadi sasaran utama ayat pertama surah ini, sanggup bunuh Nabi, sanggup cetuskan kerosakan sesama manusia sebab mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Bahkan perli hari pembalasan. Ya, semoga kita tidak tergolong dari kalangan mereka yang ditimpa penyakit. Ya, jadi saya simpulkan, saya nak sebutkan, menarik surah Al-Bayyinah ni lepas surah Al-Qadar. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq tengok dia punya flow, cantik puan Yati. Surah Al-Alaq cerita pasal wahyu pertama. Al-Alaq, Iqra. Kemudian surah Al-Qadar, kita kena hidupkan malam Al-Quran diturunkan. Kita kena banyakkan amalan. Jadi bila Quran anda baca, Iqra, dan bila Quran anda amalkan, anda adalah role model kepada Islam tu sendiri. Kalau setakat baca tapi tak amal, jadi ahlul kitab. Kalau amal tapi tak baca, jadi Nasrani, di mana agama tak ada sumber. Subhanallah, inilah kesempurnaan surah Al-Bayyinah. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah tu kita belajar supaya kita dapat jelas jalan hidup kita, Ustaz kan. Masya Allah, dengan bukti-bukti yang Allah dah beri dalam surah Al-Bayyinah, kita dapat rukun tadi Ustaz kata. Rukun bahagiakan hati, tenangkan hati, dan yang paling penting bila kata Islam tu hadir, Islam tu bukan sekadar menawan dunia tapi ditawarkan akhirat juga. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk berkongsi pada hari ini. Insya-Allah minggu depan kita akan kembali untuk tadabbur surah yang seterusnya. Bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Akan menjagamu sepenuh hatiku. Andai
Andainya kau pergi, tinggalkan ku sendiri. Jujurnya ku sakit, tapi tak mengapa. Setiap yang hadir pasti akan berakhir. Ku senyum dalam tangis hingga saat akhir. Selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Andai satu hari nanti aku dan kamu tersalah faham dan menangis. Andai saat itu hadir, kau perlu tahu aku masih menyayangimu hingga saat akhir. Selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Jujur ku mencintaimu. Cintaku padamu tak mampu aku luahkan. Ku harap cintamu jua tulus kerananya. Andai ku pergi dulu, doakan ku bahagia. Moga di sana kita bersama hingga saat akhir. Selagi aku bernyawa, ku berjanji pada diri untuk bersamamu, membuatmu tersenyum, membuat kau bahagia, kerana jujur ku mencintaimu. Kerana jujur ku mencintaimu. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan.
Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Al-Rahnu Exchange. Boleh juga layari www.alrahnuexchange.com.my. Bijaknya isteri abang. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkan. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. Insya-Allah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Al-Rahnu Exchange. Boleh juga layari www.alrahnuexchange.com.my. Bijaknya isteri abang. Kota Baru 89.8 FM. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Masya Allah, cepatnya masa berlalu dan moga-moga apa yang dikongsikan di Radio IKIM ini memberi manfaat dan juga memberi ketenangan juga untuk sahabat-sahabat pendengar. Bila tentang hiburan itu macam-macam kan bentuk hiburan, nyanyian dan juga lagu-lagu muzik pun hiburan, ilmu juga merupakan hiburan hati. Moga-moga kita semua terhibur, terbuai dengan ilmu-ilmu yang telah pun diberikan, insya-Allah. Baiklah, daripada awal pagi tadi dalam Manusia Tarbiyah, kita dah kongsikan juga tadabur tadi. Untuk anda rakan pendengar yang terlepas dengar, untuk tadabur anda boleh ikuti podcast di podcast IKIM ada, dan juga untuk tarbiyah dan juga tadabur tadi anda boleh ikuti juga siaran ulangannya untuk anda ikuti pada hujung minggu, dan juga boleh saksikan tonton kembali FB dan juga di YouTube channel IKIM untuk videonya, insya-Allah. Baiklah, hari ini memang kita memperceritakan tentang hati. Kalau pagi tadi dengan tajuk mencintai dari hati, kemudian dalam surah Al-Bayyinah tadi dalam tadabbur juga kita berkongsi bagaimana nak dapatkan formula untuk tenang dan bahagia hati, insya-Allah. Dan juga kejap lagi menerusi rancangan Sains Islam bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Azam Baharudin, Ketua Pengarah IKIM. Kita bakal cerita tentang hati juga, hati yang merdeka. Kenapa ia yang perlu merdeka dahulu? Kenapa hati yang kena merdeka dahulu kan? InsyaAllah kita akan kongsi, dapatkan kupasannya bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Azizam Baharudin untuk perkongsian menerusi Sains Islam pada pukul 12.15 tengah hari nanti, insya-Allah. Dan kejap lagi kita akan berlalu kepada berita IKIM jam 12 tengah hari. Kita dengarkan terlebih dahulu Tekad daripada Hazami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
diri kanan dengan camaran keseorangan menempuh ujian meneruskan perjuangan. Takdir Maha Esa, restu ayah bunda mencapai cita-cita. Sah putus asa, kelak kau berjaya membela nasibmu, masamu kan tiba. Keimanan, keyakinan, sinar cahaya penunjuk haluan. Walaupun payah kau harus tabah demi mencapai seindah impian. Takdir Maha Esa, restu ayah bunda mencapai cita-cita.